Mungkin anda pernah makan kerang bulu atau mungkin pernah menengoknya. Tapi sebelum itu, jangan lupa subscribe, like dan share pada rakan-rakan anda. Ini adalah kerang bulu. Kerang bulu ni berbeza dengan kerang biasa. Kerang biasa ni terletak hidupnya di tepi pantai di Kuala Lumpur. Tapi kerang bulu ni hidupnya di tengah laut. Untuk mengambilnya agak sukar, kerana mengikut orang yang mengambilnya, diambil di tengah laut tu, di beting namanya. Dan tempoh masa mengambil pun tidak begitu lama. Dan dia ni ada yang besar sebenarnya, tapi yang ni sederhana. Sebenarnya kerang bulu ni dia lebih besar daripada kerang biasa. Beza dia berbulu. Ni berbulu. Dia nampak bulunya. Ni bulu, dia berbulu-bulu. Dia boleh nampak bulu. Dia berbeza dengan kerang biasa. Bagi anda yang pernah makan kerang biasa, mungkin pernah tengok kulit kerang biasa, tapi ini kerang bulu. Tengok dia nak membuka ni. Tengok dia, ni masih segar, baru diambil. Baru diambil daripada laut. Masih segar lagi. Kita tengok dia membuka ni. Menandakan kerang ni masih segar lagi. Kerang bulu. Kita tengok daripada jauh. Sebenarnya rasanya agak tawar sikit berbanding dengan kerang biasa. Kalau kerang biasa tu sedapnya, kalau direbus pun sedap, dimasak lemak sedap. Tapi kerang bulu ni kena direbus dulu, ambil isinya, dan isinya tu dimasak. Ada setengahnya diambil isinya, dijemur dan dikeringkan. Dan sebelum dimasak akan direndam terlebih dahulu untuk dimasak. Ini yang baru, segar lagi. Ni kita tengok kerang bulu. Kita tengok sekali lagi daripada dekat, yang mungkin tak pernah tengok kerang bulu. Ni rupa kerang bulu. Ni kerang bulu. Ni kerang bulu ni belum dibasuh lagi, sebab dia duduk di tengah laut, di kawasan beting sana. Jadi kita kena basuh. Kerang bulu. Ini yang dah terbuka. Kita tengok yang terbuka daripada dekat. Dia juga seperti kerang biasa. Kerang biasa kalau masih baru, dia terbuka. Dia buka untuk napas lah mungkin. Sekarang kita nak basuh kerang bulu ni untuk dimasak. Kita basuh bersih-bersih sehingga lumpur dan pasirnya keluar. Bersih-bersih. Bersih-bersih. Pakai dan ramah-ramah untuk dibasuh. Ni. Dan rupanya ada tritip di tepi-tepinya. Sekarang kita nak rebus dia. Jadi tak perlu bahan-bahan untuk rebusan kerang bulu ni, sebab kita nak ambil isinya untuk dimasak, masak berlada, paprik dan sebagainya. Okey, kita nak buat rebusan. Untuk rebus ini tak perlu banyak air. Air sedikit cukup untuk masakkan saja. Ini kerang bulu yang akan kita rebus untuk kita ambil isinya. Kita akan rebus. Nanti kita tengok isinya macam mana. Kalau nak makan macam itu pun boleh juga. Kalau kita nak buat macam kerang biasa, kita nak taruh bahan-bahan seperti serai, bawang, halia dan lada sebagai penambah rasa, tidak ada halangan sebenarnya. Kalau nak cepat masak, periuk ni hendaklah ditutup semasa memasak. Jadi dia cepat masaknya. Jadi kita tengok dah mula menggelegak. Kita tunggu dalam beberapa detik atau berapa saat lagi. Jadi inilah cara kita merebus kerang bulu.
Jadi tunggu sebentar lagi untuk tunggu dia masak. Dia dah mula menggelegak. Sebenarnya masak kerang bulu ni tak lama, mungkin dalam 10 minit. Jadi bila dia yang masak menggelegak, nanti dia punya kerang tu terbuka. Jadi tanda dia dah masak. Jadi kita tengok dulu ya. Sekarang kerang bulu dia dah masak, dah terbuka. Ni dah masak. Bila terbuka tu dah masak tanda dia. Jadi kita tengok dah mula terbuka, dah mula masak. Kalau boleh jangan biar lama. Nanti isi dia kecut. Bila kita buat masakan lain, dia jadi lebih kecut lagi. Jadi kita boleh matikan. Ini rupa kerang bulu yang telah masak. Isinya sama macam kerang biasa. Tapi sebenarnya untuk makluman anda semua, isi kerang bulu ni rasanya agak liat sedikit. Itu sebab kita masak masakan lain untuk dia lebih sedap lagi. Ini rupanya kerang bulu yang telah masak. Tengok daripada dekat, sama macam kerang biasa, tapi dia besar-besar. Kalau kerang yang kita biasa beli di pasar tu, dia isinya agak kecil, tapi sebab kerang bulu ni besar, jadi isinya juga besar. Jadi tengok dekat kerang bulu. Yang tak pernah tengok, kita tengok. Ini kerang bulu. Kita tengok dekat kerang bulu. Kerang bulu. Nak makan macam tu pun boleh, tak ada halangan sebenarnya. Tapi bagi yang gemar, sebenarnya sedap. Kerang ni pun sedap juga sebab dia ada rasa-rasa liat. Tapi yang pertama kali makan, mungkin dia rasa berbeza dengan kerang yang biasa dimakan. Ini kerang bulu, kulitnya berbulu. Dia hidup di tengah lautan. Ini adalah isi kerang bulu yang telah kita kopek, yang telah kita keluarkan daripada kulitnya ni. Ni kulitnya, dan kita keluarkan isinya. Sebenarnya untuk keluarkan isinya agak mudah sebab bila kita masak kerang ni, dia terbuka dengan sendirinya. Jika ada yang tak terbuka pun tidak begitu banyak. Jadi agak mudah kita untuk mengeluarkan isinya. Dan isinya lah yang akan kita gunakan untuk masak-masakan yang sesuai dengan selera kita. Mungkin boleh buat kari, buat masak lemak, buat masak tumis dan digoreng berlada begitu saja pun sedap. Tapi kalau mungkin tuan-tuan tak habis, mungkin nak simpan, boleh masukkan dalam bekas plastik ni, kita frozenkan. Bila kita nak guna atau nak masakan, kita boleh keluarkan, cuma rendam seketika dan kita masak seperti masakan yang sebelumnya. Jadi ini dia. Ini isi kerang bulu. Rasanya sama juga dengan kerang biasa, tapi dia agak kenyal dan ada rasa-rasa liatnya. Jadi kalau masak kari tu sebenarnya sedap ni. Dan isinya agak lebih besar daripada kerang biasa. Tapi kerang biasa nak kopeknya agak sukar sebab kita kena kopil dengan tangan. Tapi ini dia terbuka, jadi mudah untuk kita kopek untuk keluarkan isinya. Ini kita tengok dekat-dekat, sekali imbas. Jadi untuk mudahkan anda memastikan kerang bulu ni macam mana. Jadi dia besar daripada kerang biasa isinya. Jadi lepas ini kita boleh masak mengikut cita rasa kita. Jadi boleh cuba, boleh rasa dan boleh simpan dalam freezer untuk digunakan di masa-masa yang lain untuk memasak yang lebih sedap lagi. Okey ni ya. Okey, boleh cuba dan boleh rasa.